Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Anaphylactic Shock. Saya Azrin Zali binti Kamazul Syam, DINU 391-633 dan dua rakan saya, Nur Syafiqah binti Saiful, DINU 391-629 dan juga Raratul Syahzad binti Muhammad Ali, DINU 391-641. Case scenario, Mizzy has brought by her father to A&E unit with complaint allergic reaction. Patient looked dizziness and weakness. Clinical findings shown by patient were dyspnea, bronchospasm, pale skin and edema. Vital sign BP, systolic 80, diastolic 40. Heart rate 120 per minute. Untuk objektif anaphylactic shock ni, kami dapat memahami definisi tentang anaphylactic shock, dapat mengenal pasti etiologi anaphylactic shock, dapat mengetahui patofisiologi, dapat memperolehi klinikal manifestasi, dapat mengenal pasti komplikasi, dapat memperoleh nursing dan medical management, dapat mengetahui rawatan yang perlu dilakukan untuk mengurangkan anaphylactic shock, dapat mengetahui ubatan yang digunakan untuk merawat anaphylactic shock, dapat mempelajari nursing care plan tentang anaphylactic shock, dapat merumuskan kesimpulan tentang anaphylactic shock dan dapat memberi rujukan yang sahih tentang anaphylactic shock. Untuk definisi, anaphylactic shock berpunca daripada tindak balas alahan yang teruk. Ia menyebabkan tekanan darah menurun dan menyempitkan saluran udara, menyukarkan pernafasan. Tanpa rawatan segera, ia boleh membawa kepada komplikasi yang serius dan juga kematian. Punca biasa termasuk alahan kepada gigitan dan sengatan serangga, alahan kepada makanan termasuk kacang, susu, ikan, kerang, telur dan beberapa buah segar atau buah-buahan kering. Alahan kepada sulfit iaitu kelas pengawet makanan dan hasil sampingan dalam beberapa makanan yang ditapai seperti cuka. Etiologi, sistem imun yang menghasilkan antibodi yang melindungi terhadap benda asing. Apabila benda asing yang berbahaya seperti bakteria atau virus tertentu, sistem imun bertindak balas secara berlebihan terhadap benda asing yang biasanya tidak akan menyebabkan reaksi alahan. Anafilasi yang paling biasa pada kanak-kanak ialah alahan makanan seperti kacang tanah dan kacang pokok, ikan, kerang, gandum, soya, bijan dan susu. Bagi dewasa, mungkin ubat-ubatan tertentu termasuk antibiotik, aspirin dan ubat penahan sakit lain yang tersedia tanpa preskripsi dan kontras intravena IV yang digunakan dalam beberapa ujian pemijian, sengatan dari lebah, tubuhan dan semut api. Patofisiologi, tindak balas anafilasi yang tinggi di mana tiada pemekaan imunologi dapat dikesan. Tindak balas dipanggil tindak balas pseudoalahan. Mekanisme anafilasi alahan ini terdiri daripada G protein yang disebabkan pembebasan langsung mediator vasoaktif, pengaktifan langsung sistem pelengkap interaksi dengan sistem kallikrein-kinin, interaksi dengan metabolisme, asid arachidonic, serta mekanisme refleks physikoneurogenik. Pengetahuan tentang patofisiologi tindak balas ini adalah lebih terhad daripada anafilasi alahan. Klinikal manifestasi. Kulit. Pada kulit akan mengalami kemerahan dan kegatalan. Pada mata, tanda-tanda gatal-gatal, kemerahan, pengeluaran air mata dan kulit mungkin membengkak di sekeliling mata. Pada upper respiratory, kesesakan hidung berair dan bersin boleh berkembang. Pada oral, mengalami bengkak lidah, bibir atau tekak atau sensasi rasa yang tidak normal. Pada lower respiratory, mengalami kesukaran bernafas, berdebar dan sesak dada. Peredaran darah akan mengalami degupan jantung yang cepat atau perlahan dan tekanan darah rendah serta pening dan pingsan. Pada sistem saraf pula, dia akan menjadi cemas atau keliru, mempunyai pertuturan yang tidak jelas. Pada sistem penghadaman pula, akan mengalami tanda dan gejala mual, muntah, syok birit atau sakit perut. Untuk komplikasi, akan terjadinya kerosakan otak,
kegegalan bawah pinggang, kejutan kardiogenik, keadaan yang menyebabkan jantung tidak mengempam darah yang mencukupi ke badan. Aritmia, degupan jantung yang sama ada terlalu cepat atau terlalu perlahan, dan juga serangan jantung, dan akhir sekali boleh terjadinya kematian. Untuk nasi management, kita akan memberikan pemberian epinephrine. Pesakit dengan anaphylactic shock harus diletakkan dalam posisi supine dengan anggota bawah mereka dinaikkan. Tidak boleh meletakkan pada kedudukan duduk, berdiri atau dalam kedudukan tegak. Dia kena supine je lah, tak boleh berdiri, tak boleh duduk, semua tak boleh, kena supine je. Dalam kes muntah atau dyspnea, pesakit harus diletakkan dalam kedudukan yang selesa dengan anggota bawah dinaikkan. Ini bagi mengelakkan kejutan pengedaran dan di vena cava serta ventricle syndrome. Untuk medical management, bantuan pernafasan. Jika serangan jantung dan penangkapan pernafasan hampir atau telah berlaku, resusitasi kardiopulmonari dilakukan. Yang kedua, endotracheal intubation atau tracheostomy mungkin diperlukan untuk menyalurkan saluran pernafasan. Yang ketiga, terapi intravena. Terapi IV dimasukkan untuk memasukkan cecair dan ubatan. Yang keempat, epinephrine diberikan untuk tindak balas penurunan tekanan darah. Diphenhydramine diberi untuk mengembalikan kesan histamin. Yang terakhir, albuterol atau Proventil boleh diberikan untuk memulihkan bronchospasm yang disebabkan oleh histamin. Seterusnya, rawatan. Langkah pertama untuk merawat kejutan anafilaktik berkemungkinan besar adalah menyuntik epinephrine atau adrenalin dengan segera. Ini boleh mengurangkan keterukan tindak balas alahan. Di hospital, ia akan menerima lebih banyak epinephrine secara intravena dan juga boleh menerima glucocorticoid dan antihistamin secara intravena. Ubat-ubatan ini membantu mengurangkan keradangan dalam saluran udara, meningkatkan keupayaan anda untuk bernafas. Doktor mungkin memberi beta agonis seperti albuterol untuk memudahkan pernafasan. Ia juga mungkin menerima oksigen tambahan untuk membantu badan mendapatkan oksigen yang diperlukan. Sebarang komplikasi yang dialami mengakibatkan kejutan anafilaksis juga akan dirawat. Ubatkan pula, epinephrine adalah rawatan pertama dan paling penting untuk anaphylactic shock dan ia perlu diberikan sebaik sahaja anafilaksis diiktiraf untuk mengelakkan perkembangan kepada gejala yang mengancam nyawa pada orang dewasa dan kanak-kanak. Epinephrine untuk suntikan IM mengandungi 1 mg per mil pada 1 ampul. Dos IM untuk situasi di mana dos yang tepat boleh disediakan dan diberikan. Dos epinephrine yang disyorkan untuk pesakit pada sebarang umur ialah 0.01 mg per kg. Dos maksimum 0.5 mg setiap dos tunggal. Disuntik IM ke bahagian tengah luar peha, otot vastus lateralis. Dos hendaklah dibuat menggunakan pecahgari 1 mil menggunakan rumusan 1 mg per mil epinephrine. Next. Untuk nursing care plan yang pertama, nursing assessment. Objektif, bacaan kadar degupan jantung pesakit tidak normal iaitu 120 per minit. Subjektif, pesakit mengalami sesak nafas serta kulit pesakit kelihatan pucat. Untuk nursing diagnosis, ineffective breathing pattern berkaitan proses penyakit yang dibuktikan dengan kadar degupan jantung pesakit tachypnea iaitu 120 per minit. Nursing goal dapat mengembalikan bacaan kadar degupan jantung pesakit kepada bacaan yang normal iaitu 60 hingga 100 per minit. Nursing intervention. Pertama, rehatkan pesakit. Yang kedua, sentiasa pantau kadar degupan jantung pesakit. Yang ketiga, memberi terapi oksigen seperti yang ditetapkan oleh doktor. Yang keempat, pantau ADL pesakit. Yang kelima, beri ubat mengikut preskripsi yang telah ditetapkan. Untuk nursing evaluation, bacaan kadar degupan jantung pesakit kembali kepada bacaan yang normal iaitu 87 per minit. Untuk nursing care plan yang kedua, nursing assessment,
Objektif bacaan tekanan darah pesakit abnormal iaitu 80/40 mmHg. Subjektif, pesakit mengadu pening kepala. Untuk nursing diagnosis, decrease kadar output berkaitan proses penyakit dibuktikan dengan bacaan tekanan darah yang abnormal iaitu 80/40 mmHg. Untuk nursing goal, dapat mengembalikan bacaan tekanan darah kepada paras yang normal iaitu 120/80 mmHg. Untuk nursing intervention, yang pertama, pantau vital sign pesakit dari masa ke semasa. Yang kedua, galakkan pesakit berehat secukupnya. Yang ketiga, berikan pesakit makan makanan high protein diet untuk menambahkan tenaga. Next one. Yang keempat, menilai sebarang kesan keabnormalan pada pesakit. Yang kelima, beri ubatan kepada pesakit mengikut arahan doktor seperti aspirin. Balik tadi. Untuk nursing evaluation, bacaan tekanan kembali kepada paras normal iaitu 120/60 mmHg. Untuk nursing care plan yang seterusnya, nursing assessment, objektif perubahan pada kulit wajah pesakit. Subjektif, kulit wajah pesakit berubah menjadi kemerahan dan bengkak. Nursing diagnosis, impaired skin integrity berkaitan dengan proses penyakit dibuktikan dengan pesakit mengalami bengkak dan kemerahan pada kulit muka. Untuk nursing goal, dapat mengurangkan bengkak dan kemerahan pada kulit muka pesakit. Nursing intervention, nilai keadaan kulit pesakit dari masa ke semasa sama ada semakin bengkak atau berkurangan. Beri pesakit cecair intravenous seperti normoselan untuk seimbangkan elektrolit dalam badan. Menasihati pesakit supaya tidak mengambil pemakanan seperti kekacang. Menilai lakukan cold compress pada skin pesakit. Elakkan pesakit mencuci muka menggunakan sabun. Berikan ubatan seperti epinephrine kepada pesakit mengikut arahan doktor. Untuk nursing evaluation, bengkak dan kemerahan pada kulit pesakit semakin berkurangan. Untuk nursing care plan yang keempat, nursing assessment, objektif, ADL pesakit berkurangan iaitu daripada 10 aktiviti menjadi 3 aktiviti. Subjektif, pesakit kelihatan lemah dan kurang bertenaga. Nursing diagnosis, ineffective activity planning berkaitan proses penyakit yang dibuktikan dengan pesakit tidak mampu melakukan aktiviti harian dengan sendiri. Nursing goal, pesakit dapat melakukan ADL dengan sendiri tanpa bantuan. Nursing intervention yang pertama, sentiasa pantau ADL pesakit. Yang kedua, merancang aktiviti ringan yang dapat membantu pesakit untuk melakukan ADL dengan sendiri. Yang ketiga, beri diet karbohidrat kepada pesakit untuk menambahkan tenaga. Yang keempat, beri sokongan moral kepada pesakit. Yang kelima, berikan loceng kepada pesakit untuk memudahkan pesakit memanggil jururawat. Nursing evolution, pesakit mampu melakukan aktiviti harian dengan sendiri tanpa bantuan orang sekeliling. Nursing care plan yang kelima, nursing assessment, objektif dia, pesakit berasa gelisah dan kurang berpengetahuan. Subjektif dia, kegelisahan dan kurang ilmu pengetahuan dibuktikan dengan reaksi muka pesakit yang cemas. Differential knowledge berkaitan proses penyakit dibuktikan dengan reaksi muka pesakit yang cemas. Nursing goal dapat mengurangkan rasa kegelisahan dan meningkatkan ilmu pengetahuan pesakit tentang penyakitnya. Nursing intervention yang pertama, berikan bahan-bahan risalah tentang penyakit anaphylactic shock. Yang kedua, berikan penerangan pada pesakit tentang tanda dan gejala awal penyakit yang akan dihadapi. Yang ketiga, galakkan pesakit bertanya dengan lebih mendalam tentang penyakitnya. Yang keempat, berikan penerangan tentang ubatan yang diambil berserta kesan sampingan ubatan tersebut. Yang kelima, galakkan ahli keluarga sentiasa bersama pesakit. Nursing evolution, pesakit tidak lagi berasa gelisah dan ilmu pengetahuan pesakit semakin meningkat. Langkah pencegahan yang pertama, simpan kit kecemasan dengan ubat-ubatan yang ditetapkan tersedia pada setiap masa. Doktor akan menasihati tentang kandungannya.
Jika mempunyai penyuntik autoepinefrin, semak tarikh tamat tempoh dan pastikan mengisi semula preskripsi sebelum tamat tempoh. Yang kedua, jika alahan kepada serangga yang menyengat, berhati-hatilah jika berada di sekelilingnya. Pakai baju dan seluar lengan panjang, jangan berjalan tanpa alas kaki di atas rumput, jangan pakai warna terang, jangan pakai minyak wangi atau lotion wangi dan jangan minum air tanpa penutup jika berada di luar rumah. Bertenang apabila berdekatan dengan serangga yang hendak menyengat. Sambungan dia, jika mempunyai alahan makanan, baca dengan teliti label semua makanan yang dibeli dan dimakan. Proses pembuatan boleh berubah jika penting untuk menyemak label makanan yang biasa anda makan secara berkala. Yang keempat, apabila makan di luar, tanya bagaimana setiap hidangan disediakan dan ketahui bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Walaupun sedikit makanan yang alah kepadanya, ia boleh menyebabkan reaksi yang serius. Kesimpulannya, anaphylaxis shock adalah keadaan yang jarang berlaku tetapi boleh mengancam nyawa. Walaupun ciri kulit adalah yang paling biasa, ketiadaannya tidak mengecualikan diagnosis. Ubat adalah punca yang biasa dan epinefrin tidak biasa digunakan sebagai ejen barisan pertama untuk pengurusannya. Ia juga boleh berlaku dalam beberapa saat atau minit selepas terdedah kepada sesuatu yang anda alahan kepadanya, seperti kacang tanah atau sengatan lebah. Anafilaksis menyebabkan sistem imun mengeluarkan banyak bahan kimia yang boleh menyebabkan anda mengalami kejutan. Tekanan darah menurun secara tiba-tiba dan saluran pernafasan menyempit untuk menghalang pernafasan. Ini adalah rujukan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.